Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw uzlam أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ثم الموصول وهو الذي والتي واللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا ولجمع المذكر الذين وبالياء مطلقا والأولى والأولى ولجمع المؤنث اللائي واللاتي وبمعنى الجميع من وما وأي وأل في وصف صريح لغير تفضيل. Tak ada titik. Nuskhah macam mana tak ada titik, dia jadi ghairi tafsilin. Jadi perbetulkan li ghairi tafdilin. Kadh-dharibi wal madrub wa dhu fi lughati tayyi wa dha ba'dama aw man al-istifhamiyataini wasilatu al-wasf wasilatu ghairiha imma jumlatun khabariyah dhatu dhamirin mutabiqin lil mawsul yusamma a'idan wa qad yuhdhafu nahu ayyuhum ashaddu wa ma 'amilat aydihim faqdi ma anta qad wa yashrabu mimma tashrabun أو ظرف أو جار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفا. Baik, masih lagi dalam perbicaraan ma'rifah. Jadi kita sebut sebelum ni aqsamul ma'rifah ada 6. Ismul dhamir, lepas tu ismul isyarah, lepas tu al-alam, lepas tu al-ismul mausul, al-ismul ladzi fihi alif wal lam, lepas tu al-mudhaf ilal ma'rifah. Jadi kesemuanya ada 6. Baik, dan kita dah dan kita dah baca 3. Kita dah bahaskan 3 daripada 6, iaitu dhamir, isim isyarah, alam, 3 ni lah. Dan hari ni kita akan masuk yang keempat, al-ismul mausul. Jadi yang pengajian-pengajian yang lepas, jangan lupalah apa itu isim dhamir dan juga pembahagian isim dhamir. Apa itu isim isyarah dan juga pembahagian isim isyarah. Begitu juga isim alam dan juga pembahagian isim alam. Sekali lalu dia isim dhamir, itu ismun wudi'a liyusta'mala fi dalalati ala muayyanin bi qarinati ataupun biwasitati takallum au khitab au ghaibah. Itu ta'rif bagi isim dhamir. Daripada ta'rif ni kita faham dhamir ni ada 3, ada dhamirut takallum, ada dhamiru khitab dan ada dhamir ghaibah. Jadi dhamirut takallum ada 2, ana nahnu. Dhamir khitab ada 5. Dan juga dhamir ghaibah pun ada 5, semua sekali ada 12. Dan dhamir terbahagi kepada 2, iaitu dhamirun bariz dan juga dhamir mustatir. Dhamir bariz terbagi kepada 2, muttasil dan munfasil. Dan dhamir mustatir terbagi juga kepada 2, jaizul istitar dengan wajibul istitar. Jadi bagi tiap-tiap tu ada dia punya takrif. Apa dia dhamir bariz, apa dia dhamir mustatir. Jadi ma dhamirun bariz iaitu ma yazharu lafzuhu fil kalam. Dhamir mustatir ma la yazharu lafzuhu fil kalam. Kemudian muttasil, munfasil. Apa dia muttasil? Ma la yubtada'u bihil kalam wa la yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar. Adapun munfasil ma yubtada'u bihil kalam wa yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar. Patu mustatir terbagi pada 2, jaizul istitar dengan wajibu al-istitar. Baik. Itu pun dia takrif jugalah. Apa dia jaizul istitar? Ma yaqumu maqamahu az-zahir. Itu wajibul istitar ma la yaqumu maqamahu az-zahir. Baik. Kemudian dhamir muttasil
ada 3. Ada domir muttasil marfu', ada domir muttasil mansub, ada domir muttasil makhfud. Adapun domir munfasil ada 2 keadaan. Domir muttasil marfu' dengan domir muttasil marfu' mansub. Tidak ada domir munfasil yang makhfud. Boleh. Itu pembahagian dia. Kemudian domir mustatir ada jaizul istitar dengan wajibul istitar. Jaizul istitar ada 2, wahiyah. Adapun wajibul istitar ada 4. Baik. Itu pembahagian domir. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga isim isyarah ada pembahagian dia. Apa makna isim isyarah? Ismun wudi'a liyusta'mala fi dalalati ala muayyan biwasitati isyaratin hissiyah atau ma'nawiyah. Sama ada dengan wasitah, isyarat hissiyah pada benda yang memang ada, ataupun ma'nawiyah, isyarat kepada makna. Benda tak ada pun. Baik. Dan dia pun terbagi kepada 2. Ada yang membahagikan kepada 3. Dalam kitab ni dia bagi kepada 2, iaitu isim isyarah lil qarib dan isim isyarah lil ba'id. Ada yang bagi kepada 3, qarib, mutawassit dengan ba'id. Dan ada lafaz-lafaz dia lah. Dalam ni itu lil mufradil mudzakkar 1 jaza. Kadang ditambah ha. Jadi haza. Ha tu hat tanbih. Adapun lil mufradatil muannasah ada 10. 5 dimulai dengan ha dengan za, dan 5 dimulai dengan ta. Tu tengok baliklah. Lepas tu untuk 2 orang laki-laki zani ketika rafa' dan zaini ketika nasab dan ketika khafat. Bagi perempuan, 2 orang perempuan tani ketika rafa' dan ketika nasab dan juga jar taini. Bagi jamak laki-laki dan perempuan sama aja, ulai. Itu yang kita bahaskan hari itu. Kemudian untuk jauh kita tambah kaf. Untuk jauh kita tambah, kita letak kaf. Dan antara yang kita sebut hak tanbih tak boleh ada bersama dengan kaf. Kalau ada hak tanbih, kaf tidak ada. Dan juga kaf juga tu lam. Apa yang kita sebut itu tentang kaf yang di belakang isim isyarah tu. Kaf yang berada di belakang isim isyarah ada 2 jalanan. Sama ada kaf tu kekal dalam satu keadaan, yakni khitab kita seorang ke, 2 orang ke, ramai ke, laki ataupun perempuan sama. Kaf. Za ka, za lika. Sama ada seorang ke, 2 orang ke depan tu semua sama. Ada satu jalanan lagi ikut mukhatab. Kalau mukhatab seorang laki-laki, zaka. Kalau perempuan, zaki. Kalau 2 orang, zaliku. Zaka, zakuma, zalikuma, zalika, zaliki, zalikuma, zalikum, zalikunna, ulaika, ulaikuma, ulaikum. Ikut berdasarkan mukhatab. Jadi dua-dua boleh lah. Ada dua jalanan. Tu pada isim isyarah. Begitu juga pada alam. Alam kita takrifkan ismun wudi'a liyusta'mala fi dalalati ala muayyan biduni wasitah ataupun bi ghairi wasitah. Dan kita bahagikan juga alam kepada beberapa pembahagian. Terbagi kepada dari satu sudut, terbagi kepada alam syakhs dan juga alam jins. Dan juga alam syakhs kita bagikan kepada 2, murtajal dan juga mankul. Daripada sudut yang lain, alam terbagi kepada mufrad dan juga murakkab. Dan murakkab terbagi kepada 3, idhafi, mazji dan juga isnadi. Dan pembahagian alam terbagi kepada isim, laqab dan juga kunyah. Dan berkenaan dengan hukum tentang laqab nak dikedepankan atau nak dikebelakangkan dan cara i'rab dia. Itu pun kita sebutkan, rujuk balik perbahasan yang lalu. Hari ini kita nak sambung kepada isim mausul. Isim mausul bahagian makrifah yang keempat.
Jadi kata musannif rahimahullah summal mausul. Satu-satu dia kata dia akan atafkan dengan summa. Summa ni summal mausul, kemudian mausul isim mausul. Iaitu dia kiralah summal mausul wa huwa alladhi wallati walladzani wallatani bil alifi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban. Wa li jam'il mudzakkar alladzina bil ya'i mutlaqa wal ula. Wa li jam'il muannasi allai wallati. Itu satu bahagian daripada isim mausul. Baik, isim mausul terbagi kepada dua. Kita akan tulis lagi. Satu yang khas, satu yang am ataupun mushtarak. Kemudian wa bi ma'nal jami', ini dia nak sebut isim mausul yang isim mausul mushtarak ataupun isim mausul am. Wa bi ma'nal jami' man wa ma wa ayyu wa al fi wasfin sarihin li ghairi tafdilin kadh-dharibi wal madrub wa dhu fi lughati tayyi wa dha ba'da ma aw man al-istifhamiyataini. Itu semua isim mausul yang mushtarak. Tapi sebelum kita tuliskan kita tulis isim mausul, kita tulis dulu dia punya takrif. Jadi isim mausul ismun wudi'a yusta'mala fi dalalati ala muayyanin biwasitati jumlatin au shibhiha. Boleh tu.
Sebut mana? Tiga, empat, lima. Itu lagi. Ya. Baik. Jadi al-ismul mausul takrif dia apa? Ismun wudi'a liyusta'mala fi dalalati ala muayyanin biwasitati jumlatin aw shibhiha. Iaitu isim yang diletakkan ataupun dikhususkan untuk digunakan pada menunjukkan atas sesuatu yang muayyan, yang tertentu, tapi dengan wasitahnya wasitah jumlah ataupun syibih jumlah yang datang selepas dia, dengan wasitah, dengan perantaraan syibih jumlah ataupun syibih jumlah yang datang selepas dia. Nanti pun kita akan bahaslah tentang syibih jumlah dan juga syibih jumlah, ataupun yang dikenali sebagai silatul mausul. Itu kita akan bahaskan nanti, silatul mausul dan juga aid. Boleh ya? Cuma sebelum tu lupa nak sebut, mausul di sini mausul ismi. Mausul di sini mausul ismi. Mausul ada dua, ada mausul ismi, ada mausul harfi. Jadi perbahasan kita di sini adalah mausul ismi. Adapun mausul harfi 5 huruf yang kita sebut sebelum ni, iaitu anna, inna, ma, law dan satu lagi kai. Jadi 5 ni mausul harfi. Yang ni perbahasan kita pada mausul ismi. Ini yang termasuk dalam satu bahagian daripada bahagian makrifah. Okey. Jadi takrif dia kita sebut ismun wudi'a liyusta'mala fi dalalati ala muayyan. Tapi isim mausul ni dia menunjuk atas sesuatu yang tertentu dengan wasitahnya, dengan perantaraan jumlah selepas dia. Sebab tanpa ada jumlah selepas dia, dia tidak akan jadi muayyan, tak akan jadi makrifah. Kalau ana sebut ja'al ladzi, apa yang tuan faham? Ja'al ladzi. Al-ladzi isim mausul, tapi sekarang ni dia mubham. Ja'al ladzi, siapa dia al-ladzi? Tapi bila nak ta'yinkan dia, maka nak kena datangkan jumlah selepas dia. Ja'al ladzi akramtuhu, telah datang orang yang aku muliakannya. Jadi anda pasti tahu dah al-ladzi ni siapa dia. Sebab tu disebut apa ni, dia ni jadi muayyan dengan wasitah jumlah selepas dia ataupun syibih jumlah. Nanti kita akan sebutlah, kita akan bagi pembahagian apa ni silatul mausul. Dan dalam ni pun dia akan sebut juga tentang masalah aid. Apa tu dhamir yang kembali kepada isim mausul. Baik, takrif jelas ha? Takrif jelas. Okey, kalau takrif jelas, kita tengok kepada pembahagian isim mausul. Jadi isim mausul terbagi kepada dua. Ada isim mausul yang khas, ada isim mausul yang am ataupun mushtarak. Maksud khas apa? Maknanya lafaz tu hanya tertentu bagi sesuatu yang tertentu. Contohnya lafaz allazi, itu lil mufrad al muzakkar, allati lil mufradah al muannasah. Apa tu allazani, itu bagi musanna.
apa ni mufrad. Allatani itu bagi perempuan pula 2 orang. Lil musanna apa ni al muannasah. Boleh faham? Itu maksud dia khas. Lafaz ni bagi yang ni. Yang ni bagi yang ni, dia tertentu. Okey. Yang ni lafaz ni untuk seorang, lafaz ni untuk seorang laki-laki. Lafaz ni untuk seorang perempuan. Lafaz ni untuk 2 orang laki-laki, lafaz ni untuk 2 orang perempuan, lafaz ni untuk ramai laki-laki dan lafaz ni untuk ramai perempuan. Dia ada 8 ni je. Yang khas ada 8. Jadi allazi, allati, allazani, allatani, allazina, alula, lepas tu allai dan allati. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Ada ya ataupun tidak sabitkan ya. Allati, allati ataupun allati. Allai ataupun allai. Dia ada sebut dalam. Okey. Jadi dia ada 8 untuk apa ni khas ada 8. Baik, adapun satu lagi sebelah ni iaitu am mushtarak, maknanya dia satu lafaz tapi boleh digunakan untuk semua. Faham tak? Satu lafaz tapi digunakan untuk semua. Digunakan untuk mufrad, digunakan untuk musanna, digunakan untuk jamak, digunakan untuk laki-laki dan digunakan untuk perempuan. Sebab tu dinamakan mushtarak ataupun am, umum. Boleh faham kan? Sebab tu kenapa dinamakan am, kenapa dinamakan khas. Sebab lafaz dia tidak tertentu kepada sesuatu yang tertentu. Lafaz tu boleh diguna untuk semua. Boleh kita sebut jaa man akramtuhu, jaa man akramtuhuma, jaa man akramtuhum. Semua boleh. Jaa man akramtuha. Man tu juga satu lafaz je. Boleh guna untuk seorang, boleh guna untuk 2 orang, boleh guna untuk ramai dan boleh guna untuk perempuan. Mana perempuan tu seorang, 2 orang ataupun ramai juga. Boleh faham? Itu dinamakan apa ni mushtarak, dalam ni sebut mushtarak. Ada kitab sebut am. Samalah. Baik. Kemudian habis dah tulis dah. Nak sebut sikit tentang apa ni isim mausul yang mushtarak. Jadi man dan juga ma, bezanya ma ni lil akil, li ghairi akil, afwan. Ma ni li ghairi al akil, yani lil akil ghaliban. Terkadang diguna terbalik. Baik. Jadi ma dan ma hal tu maklum dah. Jadi nak tak sebut dah sini. Cuma nak sebut apa yang berbaki. Baik. Yang pertama za. Yang pertama za, iaitu isim mausul mushtarak. Tapi sebelum tu nak baca ulumatan tadi. Sebab kita dah sebut dah apa ni isim mausul tu. Kita tengok yang syekh kita kira. Jadi qala al-musannif rahimahullah summal mausul, kemudian isim mausul. Apa dia isim mausul? Ni dia takrifkan dengan bil addi. Dia takrifkan dengan kira. Apa dia isim mausul? Isim mausul ni adalah yang ni dia tak sebut secara takrif bil had. Summal mausul wa huwa allazi, iaitu allazi wallati. Alladhi lil mufrad muzakkar, lil mufradil muzakkar, wallati lil mufradatil muannas, muannasah. Walladzani wallatani. Walladzani atau lil musanna al mufrad. Wallatani lil musanna al muannasah. Bil alifi raf'an, dengan alif pada ketika rafa'. Pada ketika rafa' alladzani, pada ketika rafa' wallatani. Pada ketika nasab dan juga jar walladzaini wallataini. Wa bil ya'i jarran wa nasban. Wali jam'il muzakkar alladzina. Wali jam'il muzakkar, jamak muzakkar alladzina bil ya'i mutlaqan.
Itu dengan ya mutlaqan. Yang ini pada ketika rafa', pada ketika nasab, pada ketika jar, semuanya dengan ya, iaitu alladzina. Wal ula, dan al ula pun sama juga. Itu li jam'il muzakkar. Wa li jam'il muannas, dan bagi jamak muannas allai wallati. Habis itu isim mausul khas. Wa bi ma'nal jami'. Faham kata wa bi ma'nal jami'? Apa maksud ini nak sebut mushtarak? Bi makna jami' maknanya bi makna apa ni mufrad muzakkar, mufradah muannasah, lepas tu apa ni musanna muzakkar, musanna muannasah, jamak muzakkar, jamak muannas. Hak ni semua ni pakai lafaz, boleh pakai lafaz ni. Sebab tu dia sebut wa bi ma'nal jami' man wa ma wa ayyu wa al fi wasfin sharih. Yang ni ada syarat. Fi wasfin sharih li ghairi tafdilin. Tu perbetulkan kena letak titik kat sad tu. Jadi dot. Jadi huruf dot li ghairi tafdilin kadh-dharibi wal madrub. Wa dhu fi lughati tayyi wa dha ba'da ma aw man al-istifhamiyatain. Al-istifhamiyataini. Baik, selepas tu dia sebut pasal silah. Kita berhenti situ dulu. Okey. Jadi man wa ma apa ni maklum dah. Cuma tadi kita sebut ma li ghairil akil, man lil akil. Baik, nak sebut pula pasal za. Za ni dia jadi isim mausul ada syarat. Za nak jadi isim mausul ada syarat. Baik.
Jadi kalimah za kita kata kalimah za ni termasuk dalam isim mausul yang mushtarak. Tapi za nak jadi isim dengan makna allazi. Dengan makna allazi ataupun allati, ikutlah. Tengok tempat. Baik. Jadi za dia jadi isim mausul dengan syarat. Baik. Takunu isman mausulan bi syarti an yataqaddamaha ma al-istifhamiyah atau man al-istifhamiyah. Jadi salah satu syarat za nak jadi isim mausul, dia didahului man ataupun ma istifham. Ma istifham. Contohnya yang kita dah sebut maza. Ma za. Ataupun man za. Man za. Baik. Didahului oleh ma ataupun man istifham. Kan ma kan digunakan untuk istifham, dan juga ada juga ma istifhamiyah digunakan juga untuk istifham. Jadi syarat nak jadikan za tu isim mausul, taranya didahului oleh man ataupun ma al-istifhamiyah. Okey. Cuma terkadang ada tempat dia ada ihtimal. Za tu isim mausul ataupun za tu bukan isim mausul. Contohnya maza anfaqta. Maza anfaqta. Boleh jadi itu bukan isim mausul, boleh jadi za tu isim mausul. Boleh jadi yang dimaksudkan mallazi anfaqta, dia punya aid mahzuf. Boleh jadi maza tu satu kalimat. Boleh jadi maza tu satu kalimat. Tak apa lagi kita sebut balik. Baik, syarat yang kedua alla yurada bihal isyarah, iaitu tidak dikehendaki dengan kalimah za tu isim isyarah. Jadi atas orang yang bercakap lah. Kalau dia kehendakkan dengan za tu isim isyarah, maknanya za tu bukan isim mausul. Dan yang ketiga, alla tuj'ala, yakni alla tuj'ala kalimah za ni ma'aman ma'ama wa man kalimatan wahidatan lil istifham. Tidak dijadikan kalimah za ni bersama dengan ma dan juga man tu, kita jadikan dia satu kalimah. Kita jadikan dia satu kalimah. Sebab boleh jadi kita jadikan dia satu kalimah untuk soal. Faham? Kita boleh macam tadi ya, maza anfaqta. Maza tu satu kalimah. Bukan ma tu satu bukan ma saja. Maza tu jadi satu, kita jadikan dia satu kalimah. Bila kita jadikan dia satu kalimah, waktu tu za tu bukan isim mausul. Sebab tu kalau kita tengok i'rab pada ayat Quran, man zallazi yashfa'u indahu. Surah Baqarah ayat kursi. Dekat man zallazi. Jadi ada yang i'rab man za mubtada. Man za mubtada. Man za allazi khabar. Ada yang i'rab man mubtada, za isim isyarah khabar. Ada yang i'rab macam tu. Jadi sebab tu kata man za kita boleh jadikan dia satu kalimah. Bila kita jadikan dia satu kalimah, za bukan isim mausul. Dan juga boleh juga kita tak jadikan dia satu kalimah, kita jadikan za tu isim mausul. Tapi dengan syarat lah kita sebut tadi, tak dikehendaki dengan za tu isim isyarah. Kalau dikehendaki isim isyarah, waktu tu jadi isim isyarah. Sebab tu dalam man za tu ana sebut tadi ada yang i'rab dia man mubtada, za isim isyarah, jadi khabar. Khabar bagi man. Ada yang i'rab man za tu satu kalimah tu mubtada, dia jadi mubtada. Boleh faham? Tak apalah, sebab benda ni anda tahu baru. Jadi dengar dulu. Jadi itu syarat-syarat dia lah. Jadi terkadang ada perkataan tu ada ihtimal za tu isim mausul, ada ihtimal za tu isim isyarah. Za tu satu kalimah dengan man, dengan ma ataupun dengan man. Contohnya kita sebut maza anfaqta.
Madza anfaqta. Ada ihtimal madza ni satu kalimah. Kita jadikan dia satu kalimah. Ataupun dha ni isim mausul. Maknanya malladzi anfaqta. Boleh. Jadi boleh dua i'rab. Ada yang boleh satu . Contohnya limadza ji'ta. Yang ni satu kalimah. Tak boleh nak sebut limal ladzi. Tak sebut limal ladzi. Limadza ji'ta. Betul, kadang ada yang boleh wajah, dua wajah, ada ihtimal, ada yang tidak ada ihtimal. Boleh faham ah? Kemudian yang kedua, situ faham ada soalan? Saya biar. Okey. Jadi kita tengok syarah dia lagi. Kemudian yang kedua zu. Yang ni tak ada syarah banyak pun. Sebab yang ni zu cuma tadi yang nak sebut tak sebut syarat-syarat. Yang ni baru nak masuk kita sebut syarat-syarat dia. Dan zu ni pula ini apa fi lughati tayyi. Fi lughati tayyi. Ni kita ambil pengetahuan lah. Maknanya ada lughah yang mana zu di sisi mereka adalah dengan makna allazi. Dengan makna allazi dan seterusnya lah. Tengok tempat. Adanya dengan makna isim mausul. Itu pada lughah tayyi. Contohnya kita cakap ja'adhu akramtuhu. Ja'adhu akramtuhu. Yani ja'alladzi akramtuhu. Kita dengar tak biasa sebab kita tak biasa cakap macam tu. Jadi memang kita dah biasa guna yang ni. Tak ada dah rasa pelik sangat. Tapi lughah tayyi ini cakapan mereka tu macam tu. Ja'adhu akramtuhu. Ja'alladzi akramtuhu. Ja'adhu akramtuha. Ja'adhu akramtuhuma. Kamu boleh guna semua. Dia faham ah? Sebab tu didengar daripada mereka ni disebut mereka bersumpah la wadhu fis samai arshuhu. La wallazi fis samai arshuhu. Tapi dia kata la wadhu fis samai arshuhu. Baik. Habis itu zu. Adam. Baik. Yang ketiga ayu.
Ish. Ayyun qa'imun. Ayyun huwa qa'imun. Okay. Pensel tak? Pensel kat depan Ramadan. Ya. Baik. Jadi antara isim mausul yang mushtarak ialah kalimah ai. Jadi kalimah ai, ayu, dia ada 4 keadaan. Dia ada 4 keadaan. Jadi bila disebut ayu sebagai isim mausul, maka isim mausul dia ada silah dia. Dia ada silah dia, silatul mausul. Dan silatul mausul macam kita sebut sebelum ni sama ada jumlah ataupun syibih jumlah. Okey. Baik. Jadi dia ada 4 keadaan. 4 keadaan. Keadaan yang pertama, ai ni diidhafatkan.
jadi idafatkan, an tudafa wa yudhkara sadru silatiha. Ai ni diidafatkan dan disebutkan apa ni sadru silatiha. Yani apa nak kata sadru silatiha ni? Sadru silah. Kita tengok misal tu. Misal yu'jibuni ayyuhum huwa qa'imun. Yu'jibuni ayyuhum tu ayyuhum isim mausul. Ayyuhum isim mausul. Huwa qa'imun tu jumlah. Huwa qa'imun jumlah. Huwa mubtada, qa'imun khabar. Huwa mubtada, qa'imun khabar. Huwa tu kita panggil sadru as-silah. Huwa tu kita panggil sadru silah. Sadru silah tu terkadang dibuang, dihazafkan, terkadang disebut. Terkadang dibuang, terkadang disebut. Dan ayu tu pula terkadang diidafatkan, terkadang tidak diidafatkan. Boleh. Jadi ada empat keadaan. Jadi yang pertama ni an tudaf, ayu ni diidafatkan, ayu mudaf, hum mudafun ilaih. Jadi yang apa ni hal yang pertama ayu diidafatkan. Kemudian sadru silatiha madhkur, disebut mubtada tu, huwa tu. Ayyuhum huwa qa'imun. Itu sadru silah. Keadaan yang kedua, ayu tidak diidafatkan dan sadru silah dia disebut. Contoh dia yu'jibuni ayyun huwa qa'imun. Ayyun tidak jadi mudhaf, jadi tidak diidafatkan, dan sadru silah disebut huwa qa'imun. Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga sama juga, ayu tidak diidafatkan dan sadru silah dia tidak disebut. Yu'jibuni ayyun qa'imun. Tadi yu'jibuni ayyun huwa qa'imun, ni huwa tak sebut dah. Sadru silah tidak disebut. Baik, pada ketiga-tiga keadaan ni, fil ahwali salasah ni takunu ay mu'rabatan. Ay waktu ni mu'rab. Mu'rab dengan harakat yang tiga. Jadi kalau jadi apa ni, kalau tempat dia duduk tempat rafa', maka rafa' lah. Maka dengan dhammah. Duduk tempat nasab dengan fathah. Duduk tempat jar dengan kasrah. Boleh. Itu tiga keadaan. Yu'jibuni ayyuhum huwa qa'imun. Nah, ditukar kalau nak jadi nasab, ra'aitu ayyahum huwa qa'im. Ra'aitu ayyahum, maratu bi ayyihim. Jadi dia mu'rabah. Dia mu'rabah. Sama ra'aitu ayyan. Ra'aitu ayyan. Lepas tu baru datang huwa qa'im. Sebab tu jumlah tu jadi silah. Baik. Jadi ketiga-tiga keadaan ni ai mu'rabah. Satu keadaan ini yang biasa kita duk gunalah. An tudafa wa la yudhkara sadru silatiha. Ai diidafatkan dan tidak disebutkan sadru silah. Sadru silah tidak disebutkan. Contoh dia yu'jibuni ayyuhum qa'imun. Yu'jibuni ayyuhum qa'imun. Pada ketika ni hadhil halah tubna ala dhamm. Ai dibina di atas dhamm. Kalau letak ra'aitu ayyuhum qa'im, sama juga, tidak berubah. Tidak berubah. Qa'im tu mubtada, qa'im tu khabar bagi mubtada yang mahzuf. Yu'jibuni ayyuhum huwa qa'im, tu asal dia. Yu'jibuni ayyuhum huwa qa'im. Tapi huwa dah dihazaf. Qa'im tu dia jadi mubtada, qa'im jadi khabar. Kalaulah apa ni ayu diidafatkan dan sadru silah tidak disebut, maka pada ketika tu ayu dibina di atas dhamm.
Nampak itu? Empat keadaan ayu. Nanti kita akan tengok dalam syarah. Kemudian yang satu lagi al. Yang keempat adalah al. Al takunu mausulatan bisyarti an tadkhula ala wasfin sarihin li ghairi tafdilin. Contohnya, misal dah. Okey. Baik. Al takunu mausulatan bi syarti an tadkhula ala wasfin sarihin li ghairi tafdil. Jadi al sama juga. Nak jadi nak jadi isim mausul. Al dengan mana isim mausul? Dengan mana alladhi, dengan syarat bahwasanya al tu masuk di atas wasaf, di atas sifat yang sorih, di atas sifat yang sorih. Maksud sifat yang sorih iaitu isim fa'il, isim maf'ul ataupun sifat musyabbahah. Pada sifat musyabbahah tu ada khilaf. Sini dia tak sebut. Baik. Cuma sini musannif rahimahullah masukkan sekali sifat musyabbahah tu.
Jadi ada sebahagian mengatakan sifat musyabbah tak termasuk, ada yang kata termasuk. Adapun isim tafdil yang tu memang tidak termasuk, sepakat. Sebab tu dia kaitkan li ghairi tafdil. Li ghairi tafdil. Tak termasuk isim tafdil. Contoh dia apa? Contohnya uhibbun nadhifa thawbuhu. Uhibbun nadhifa thawbuhu. Al kat situ al mausulah. Baik. Jadi dia punya, kita nak takdir dia uhibbul ladzi nadhufa thawbuhu. Uhibbul ladzi nadhufa thawbuhu. Jadi dalam masalah al ni, selain daripada al, silah mausul dia sama ada jumlah ataupun syibih jumlah. Kecuali al. Al dia punya silah dia wasf. Boleh faham? Wasf tu apa ni an-nazif tu. Dia disebut wasilatu al-wasfu. Wasilatu ghairiha imma jumlatun khabariyah ataupun syibih jumlah. Baik, boleh baca awak nah. Baik. Kita sambung tadi yang dalam matan tu. Dia kata wasilatu al-wasf. Ini masalah silah kita akan bincang nanti. Ada silah bagi al adalah wasf. Wasilatu ghairiha, silah selain daripada al, imma jumlatun khabariyah, sama ada jumlah khabariyah yang ada zatu dhamirin mutabikin lil mausul yusamma aidan. Sama ada jumlah mausul, jumlah khabariyah, sebab jumlah ada dua, sama ada jumlah khabariyah ataupun jumlah apa dah satu lagi? Insya'iyah. Okey. Dia syarat dia mestilah jumlah nak jadi jumlah silah tu jumlah khabariyah. Dan jumlah khabariyah tu zatu dhamirin, yang ada dhamir yang mutabikin lil mausul. Yang mutabik, yang sama dengan isim mausul. Yusamma aidan, dinamakan dhamir tersebut sebagai aid. Waqad yuhdhafu, dan terkadang aid tersebut dihazafkan. Contohnya ayyuhum asyaddu. Asalnya ayyuhum huwa asyaddu. Nanti dia sebut ayat tu ayat lengkapnya nanti. Ayyuhum asyaddu. Wa ma amilat aydihim faqdima antaqad wa yashrabu mimma tashrabun. Pada keempat-empat ayat ni dhamir aid tu dihazafkan. Kenapa dia datangkan 4 ayat? Nak bagi tahu satu dhamir aid tu sama ada dhamir rafa' ataupun dhamir nasab ataupun dhamir khafat. Dan khafat tu sama ada khafat dengan idhafah ataupun khafat dengan huruf jar. Yang pertama ayyuhum huwa asyaddu. Huwa mubtada, dhamir rafa'. Dihazaf. Jadi ayyuhum asyaddu. Yang kedua wama amilat aydihim. Kat mana hazaf? Asalnya wama amilathu. Makna dia wama amilathu aydihim. Tapi hu dhamir ha tu hazaf. Nasab, dhamir nasab. Yang ketiga faqdima antaqad. yakni faqdima antaqadihi. Tapi dah hazaf ha. Dan dhamir tu dhamir jar. Dan yang keempat wa yashrabu mimma tashrabun. yakni yashrabu mimma tashrabuna minhu. Lah ni dhamir tu hazaf, huruf jar pun hazaf. Dua-dua sekali. Wa yashrabu mimma tashrabuna minhu. Iaitu dhamir jar yang dijarkan dengan huruf jar. Ataupun silah tu zaraf au zarfun au jarun wa majrurun tamani. Zaraf
zaraf dan jar majrur yang kedua-dua tu tam. Nanti kita akan tengoklah apa makna tam dan apa makna naqis. Dan kedua-dua tu muta'alliqani bistaqarra, dan kedua-duanya bertaalluk dengan istaqarra hal keadaannya mahdzuf. Boleh. Baik, qala syarih rahimahullah al-babur rabi' min anwa'il ma'arif. Bab yang keempat daripada jenis-jenis makrifah, al-asmaul mausulah, isim-isim mausul. Wahyal muftaqiratu ila silatin wa a'idatin. Yani al-asmaul mausulah, hiya al-asmaul mausulah tu adalah yang iaitu isim yang berhajat kepada silah dan juga a'id. Isim yang berhajat kepada silah dan juga a'id. Adapun isim mausul harfi, dia berhajat kepada silah tapi dia tak berhajat kepada a'id. A'id tak ada. Adapun isim mausul, dia berhajat kepada silah dan berhajat kepada a'id. Baik, wahya yani al-asma al-mausulah ala darbaini, khasatin wa mushtarikatin ataupun mushtarakatin. Ini yang kita sebut tadilah, terbahagi kepada dua bahagian. Khas dengan mushtarak. Sebab sini sebut al-asma al-mausulah dengan lafaz jamak, jadi sebut khasah. Jadi sebut mushtarakah. Kalau sebut mufrad, isim mausul khas dengan mushtarak ataupun am. Baik, contoh khas, fal khas allazi lil muzakkar, allati lil muannas, walladzani litasniyatil muzakkar, wallatali litasniyatil muannas, wa yusta'malani bil alifi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban. Dan diistimal, diguna pakai lafaz alladzani dan juga allatani dengan alif pada ketika rafa' dan dengan ya, iaitu allazaini dan allataini pada ketika jar dan juga pada ketika nasab. Baik, wal ula. Dalam ni disebut waw, ada waw tapi tak disebut, kita baca wal ula li jam'il mudzakkar. Wal ula li jam'il mudzakkar wa kadzalika allazina wa huwa allazina ni bil ya'i fi ahwalihi kulliha. Dia ni dengan ya pada kesemua ahwal dia, pada ketika rafa', pada ketika nasab dan pada ketika jar. Wa hudzail wa aqil yaquluna allazuna raf'an. Jadi kabilah Huzail dan Aqil pada ketika rafa' dia sebut allazuna. Kalau kita nak kata ja'al ladzina, allazi tu jadi fa'il ja'a, kita baca allazina. Tapi kalau depa ni depa sebut ja'al lazuna. Sebab pada ketika rafa' ada lughah allazuna. Wallazina jarran wa nasban. Huzail dan Aqil depa baca allazuna pada ketika rafa', pada ketika nasab dan jar allazina. Wallai wallati. Ini bagi perempuan. Jamak muannas. Walaka fihima, dan harus bagi kamu pada kedua-duanya, wallai dan allati ni isbatul ya wa tarkuha, mengisbatkan ya ataupun meninggalkan ya. Sama ada nak baca allai ataupun allai. Boleh juga nak baca allati ataupun allati tanpa ada ya. Dua-dua boleh. Wal mushtarakah man wa ma wa ayyun wa al wa dhu wa dha. Fa hadhihi sittatu tutlaqu 'ala al mufradi wal musanna wal majmu'. Jadi keenam-enam ni al asma al mausulah al mushtarakah ni yang disebut ni, keenam-enam ni diguna pakai di atas mufrad, musanna dan juga jamak. Seorang, dua orang, ramai, semua diguna pakai. Al-muzakkar min hadha kulluhu wal muannas. Hadhihi sittah tutlaqu 'ala al-mufradi wal musanna wal majmu'. Al-muzakkar min hadha kulluhu wal muannas. Taqulu fi man yu'jibuni man ja'aka wa man ja'atka wa man ja'aka wa man ja'ataka wa man ja'uka wa man ji'naka. Guna man boleh guna untuk seorang,
Boleh guna untuk dua orang, seorang lelaki ataupun seorang perempuan, dua orang lelaki atau dua orang perempuan, ramai lelaki atau ramai perempuan. Yu'jibuni man ja'aka, yu'jibuni man ja'atka, yu'jibuni man ja'aka, yu'jibuni man ja'ataka, yu'jibuni man ja'uka, wa yu'jibuni man ji'naka. Wa taqulu fima liman qala, dan kamu kata pada ma, bagi kepada kamu kata kepada orang yang berkata ishtaraitu himaran au atanan au himaraini au atanaini au humuran au utunan. Kamu kata kepada dia a'jabani mashtaraitahu wa mashtaraitaha. Atana ni unsal himar, kalau tak silap ana. Jadi muannas lah. Jadi kalau kata pada himar, orang tu beli himar, ishtaraitu himaran. Jadi kita kata kat dia a'jabani mashtaraitahu. Kalau dia bagi tahu kita ishtaraitu atanan, kita cakap kat dia a'jabani mashtaraitaha. Kalau dia kata dia beli dua himar, kita kata a'jabani mashtaraitahuma. Begitu juga kalau atan. Dia beli atanain, kita kata a'jabani mashtaraitahuma. Dan kalau dia beli himar banyak, humuran, kita baca a'jabani mashtaraitahum. Kalau utunan a'jabani mashtaraitahunna. Wa kadzalika taf'alu fil bawaqi. Cuma sini dia ada taklik sikit. Dia kata nombor 3 tu qad abaral muallif ala anil humur bi dhamiri jam'i dzukur al uqala wa dzalika ghairu jaizin. Dia kata muallif rahimahullah, dia takbirkan dengan humur. Humur tu jamak bagi himar tu. Dia takbirkan dengan dhamir jamak muzakkar yang uqala, yang berakal. Dia kata ghairu jaiz. Sebab kalau ikutkan kalau jamak, kita nak muamalahkan dia, kita kata mashtaraitaha atau mashtaraitahunna. Tapi dia datangkan dengan dhamir jamak zukur al-uqala, kata ghairu jaiz. Lepas tu waqad tamahala lahu al-allamah as-Suja'i bi annahu nazzalaha manzilatal uqala. Wa dhalika kalamun ajib. Dia kira macam tamahala, maknanya dia usaha nak cari uzur. Kenapa dia sebut macam tu? Jadi Syekh Suja'i ni Suja'i ke Saja'i, nama tak pasti. Dia sebut apa? Dia kata apa? Syekh Ibn Hisham, dia nazzalaha, dia menempatkan humur ni tempat orang yang berakal. Nak cari uzur, dia kata macam itulah, nazzalaha manzilatal uqala. Seolah-olahnya dia yang berakal. Hadza kalamun ajib. Baik. Wallahu a'lam. Okey. Kemudian wa innama takunu al mausulatan bi syarti an takuna dakhilatan ala wasfin sarih li ghairi tafdilin. Nampak? Bi ghairi tafdilin. Wa huwa salasatun. Dia kata al jadi mausulah dengan syarat dia masuk di atas sifat yang sarih. Sifat yang sarih dan bukan isim tafdil. Wa huwa salasah, dan iaitu wasfun sarih itu 3, ismul fa'il kadh-dharib, wasmul maf'ul kal madrub, was sifatul musyabbah kal hasan. Fa idza dakhalat ala ismin jamidin kar rajul aw ala wasfin yushbihul asma al jamidah kas sahib aw ala wasfit tafdili kal afdali wal a'la fa hiya harfu ta'rifin. Kalau alif lam masuk ke atas isim jamid seperti rajul, ataupun masuk ke atas wasfin, dia isim wasaf, tapi dia menyerupai isim yang jamidah seperti kalimah sahib. Dia isim sahib, isim apa ni tawazan fa'ilun, tapi dia menyerupai isim jamid. Ataupun ala wasfit tafdil kal afdal wal a'la, maka alif lam di situ bukan alif lam mausulah, tetapi alif lam yang memberi faedah ta'rif, alif lam al-mu'arrifah.
Kemudian kata syarah lagi, wa inna ma takunu dhu mausulatan fi lughati tayyi khasatan. Dan hanya saja zu tu jadi isim mausul pada zu tu isim mausul, hanya saja adalah zu tu jadi isim mausul pada lughah tayyi khasatan, secara khusus. Taqulu ja'ani dhu qama, ai ja'ani alladhi qama. Wa sumi'a min kalami ba'dihim, dan didengar daripada kalam sebahagian mereka. Mereka sebut macam ni, la wazu fis sama'i arshuhu, tidak dan demi apa? Demi zu, yakni wallazi, yakni demi Tuhan yang di langit itu arasnya. Jadi fis sama'i arshuhu itulah dia punya silah mausul, mubtada khabar. Mubtada khabar, fis sama' mukhabar muakhar, muqaddam, arshuhu mubtada muakhar. Asal arshuhu fis sama. Jadi syahid kita dekat zu. Wa zu ni wallazi fis sama'i arshuhu. Wa qala syairun, telah berkata penyair daripada kalangan mereka, fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri dhu hafartu wa dhu tawaitu. Fa innal ma'a abi wa jaddi. Sesungguhnya air ini adalah air ayah aku dan atuk aku. Wa bi'ri, dan bi'ri telaga aku yang yakni bi'ri allazi hafartu wallazi tawaitu. Zu dengan mana allazi, dengan mana allati. Bi'ri dengan mana bi'r muannas, yakni wa bi'ri allati hafartuha wa wallazi tawaituha. Maknanya dia punya a'id mahzuf. A'id dia mahzuf. Zu dengan mana allati. Tengok dalam ada sebut. Kemudian wa inna ma takunu dha mausulah, hanya saja za tu jadi mausulah bi syarti an yataqaddamaha ma al istifhamiyah, nahu ma dha anzala rabbukum au man al istifhamiyah, nahu qawlihi wa qasidatin ta'til muluka gharibatin qad qultuha liyuqala man dha qalaha. Jadi dia kata za ni jadi isim mausul dengan syarat didahului oleh ma istifhamiyah ataupun man istifhamiyah. Itu syarat yang pertama yang disebut dalam ni. Lepas tu kita tambah lagi alla yurada bihal isyarah, tidak dikehendaki dengan za tu isim isyarah, dan wa alla tuja'ala ma'ama wa man al-istifha kalimatan wahidah, tidak dijadikan za tu bersama dengan ma dan man, tidak jadikan satu kalimat. Tidak jadikan satu kalimat untuk istifham. Itu kita syarah dah tadi. Jadi sini contohnya madza anzala rabbukum, yani mallazi anzala rabbukum. Ayat dia mana? Ayat dia mana? Mudahlah jawab. Yani madza anzala rabbukum, ay mallazi anzalahu rabbukum. Kemudian qasidah, wa qasidatin ta'til muluka gharibatin qad qultuha liyuqala man dha qalaha, yani man ladzi qalaha. Ai dia tafsirkan, yang pertama nak tafsirkan ayat tadi, maza anzala rabbukum, ai mal ladzi anzala rabbukum. Lepas tu nak tafsirkan syair tu, wa manil ladzi qalaha, pada perkataan man dha qalaha, ai manil ladzi qalaha. Fa in lam yadkhul 'alaiha syai'un min dhalika fahiya ismu isyaratin wa la yajuzu an takuna mausulatan khilafan lil kufiyyin. Maka jika tidak masuk ke atasnya, ke atas za,
sesuatu pun daripada yang demikian tak dimasuki oleh, maksudnya ma istifhamiyah ataupun man istifhamiyah, tak dimasukkan pun daripada sesuatu daripada yang demikian tersebut, minal mazkur min ma al-istifhamiyah wa man al-istifhamiyah tu fahiya, maka idza za tu adalah isim isyarah dan tidak harus za tu jadi isim mausul. Khilafan, aku cakap ni aku khilaf bagi mereka-mereka yang bermazhab Kufah. Jadi mereka yang mazhab Kufah, al-Kufiyun, depa tak syaratkan pun tu. Depa tak ada masalah. Lepas tu dalil depa apa? Wastadallu biqaulihi, dan mereka berdalil, buat dalil dengan perkataan penyair ni, adas. Itu bukan kacang adas. Ni adas satu maknanya perkataan ismu saut, nama suara. Orang Arab ni dia ada nama suara, nama bagi suara. Jadi nama bagi suara himar, nama bagi suara ni. Jadi ada suara, nama dia. Lepas tu nama bagi suara untuk zajr, nak halang ataupun ni dengan himar, dengan kuda. Depa ada suara-suara khusus. Depa ni kalau tengok orang depa kan kadang depa buat ada suara-suara tu. Kalau pi kadang-kadang orang Sudan tahu lah dia suruh depa buat. Depa nak panggil himar macam mana. Depa ada suara khusus dia. Kita pun tak tahu nak buat. Tapi pi apa ni kafilah tu macam tu lah. Dia sebut dia panggil himar. Tapi insya-Allah kira himar tu kenal suara tu. Ada suara khas dia panggil. Ini pun ada ismul lisaut. Yuqal lidawab ataupun lil faras. Bawah tu dia sebut. Jadi dia kata dekat faras dia, adas ma li abadin alayki imaratun aminti wa hadha tahmilina taliqu. Itu sebut bawah tu lughah, al-lughah tu adas ismu sautin yuzjaru bihil faras. Wa rubbama atlaqa ba'du syu'ara kalimata adas faja'alaha isman lil faras nafsih. Terkadang sebahagian penyair dia sebut kalimah adas, tapi yang dijadikan kalimah ni dia maksudkan adalah isim bagi faras tu sendiri, bukan suara. Yang dimaksudkan dengan kalimah adas tu faras tu sendiri. Terkadang begitu. Adapun abad tu nama orang. Ma li abadin alaiki imaratun. Ma li abadin alaiki imaratin aminti. Ini dia khitab dengan, dia cakap dengan faras dia. Dia cakap dengan faras dia. Dia kata jangan takut lah. Jadi dia tenangkan dia punya kuda dia. Abad tu nama orang. Dia keluar daripada satu negara yang dikuasai oleh abad tu. Dia kata jangan takut. Dia kata aminti, kamu dah selamat dah. Ma li abadin alaiki ibaratun. Jadi abad tu dia tak ada penguasaan ke atas kamu. Jangan takut. Wahadha, dan ini aku ni yang kamu bawa ni taliqu, orang yang bebas, orang yang merdeka. Nak tengok dekat wahadha tahmilina taliqu. Apa kata Kufiyun? Qalu, kata al-Kufiyun, wahadha mausulun mubtada. Hadha mausulun mubtada. Isim mausul dan dia mubtada. Wa tahmilina silatuhu wal aidu mahdhuf. Wa hadha yani alladhi tahmilinahu, fahaman? Wa hadha tahmilinahu yani alladhi tahmilinahu taliqu wa taliqun khabaruhu, khabarun mubtada, wa taqdir walladhi tahmilinahu taliqun. Itu kata Syekh kita, wa hadza la dalila fihi. Ini tidak ada dalil padanya.
Yani hadzal qaul la dalila fihi. Sebab apa? Li jawazi an yakuna dzalil isyarah. Kerana harus bahwasanya za tu ada jadi isim isyarah. Wa huwa mubtadaun. Dan za tu lah jadi isim isyarat tu lah mubtada. Wa taliqun khabaruhu. Wa tahmilina jumlatun haliyah. Jadi jumlah haliyah. Dia jadi hal bagi siapa? Hal bagi khabar taliq. Ataupun kita kata hal bagi isim isyarah mubtada ala ra'yi Sibawih. Sebab Sibawih mengatakan boleh hal sahibul hal daripada mubtada. Adapun jumhur tak boleh. Wa hadza taliqun fi halati kaunihi mahmulan laki. Wa dukhulu harfi tanbih 'alaiha yadullu ala annaha lil isyarah la mausulah. Dan masuk huruf tanbih ha tu pada za itu menunjukkan bahawasanya za tersebut adalah isim isyarah la mausulah. Tapi di sisi Kufiyun, walaupun masuk ha, tak ada masalah nak jadikan za tu isim mausul. Jadi kita tengok i'rab tengok i'rab bawah tu. Al-i'rab dia kata qad ikhtalafa al-Kufiyun wal Basriyun fi i'rab hadzal bait. Fala budda lana min i'rabihi ala tariqatil Kufiyyin awalan, summa nu'ribuhu ba'da dhalika ala tariqatil Basriyyin, li'anna bayan al-istishhad wa takrir radd al-muallif ala al-Kufiyyin yatawaqqafu ala bayani hadhaini at-tariqaini. Fanaqul qala al-Kufiyun adas ni nak i'rab. Qala al-Kufiyun adas ismu sautin mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Adas mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ma nafiyah li abbadin allamu harfu jarrin wa abbad majrurun bilam wa jar wal majrur muta'alliqun bi mahdzuf khabarun muqaddam. Mana? Wa abbad jar wa abbad majrurun bilam wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdzufin khabarun muqaddam. Asalnya khabarun ma imaratun alaiki li abbad. Asalnya macam tu. Sebab tu jadi khabar muqaddam. Alaiki jarun wa majrur muta'alliqun bi imarah. Imarah mubtada' muakhkhar marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Asalnya macam ni ya. Ma imaratun alaiki li abbad. Tapi tukar ma li abbadin alaiki imaratun. Syair ni susah kat situ salah satunya. Dia pusing-pusing. Jadi imarah mubtada' muakhkhar marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammatu adh-dhahirah. Aminti fi'lun wa fa'il. Aminti fi'lun wa fa'ilun. Amina fa'il, ti tu fa'il. Wa hadha al-wawu wawul hal. Waw dekat wa hadha waw tu wawul hal. Ha harfu tanbih. Dha ismu mausul. Ismun mausulun mubtada'un. Ini di sisi Kufiyin. Mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in. Tahmilina fi'lun mudhari'un marfu'un bi subutin nun. Yani alamatu raf'ihi subutun nun. Wa ya'ul muannasatil mukhatabah fa'iluhu. Yani mabni 'ala, kalau nak tambah lagi mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il la mahalla lahu minal i'rab silatul mausul. Sebab jumlah mausul la mahalla laha minal i'rab. Jadi tahmilin tu jadi silah bagi za di sisi Kufiyin. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il la mahalla laha minal i'rab silatul mausul. Wal a'idu dhamirun mansub bi tahmilina mahdhuf wa takdir walladhi tahmilinahu. Wa qawluhu taliqun khabarul mubtada' alladhi huwa qawluhu hadha. Taliq khabar bagi za. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Wa jumlatul mubtada'i wal khabari fi mahalli nasbin halun min ta'il mukhatabah al-waqi'ah
fa'ilan li amina. Dan jumlah bagi wa hadza tahmilina taliqu, jumlah tersebut jadi hal. Hal bagi siapa? Bagi dhamir kat ta tu. Aminti. Kat ta aminti. Jadi hal bagi dhamir tu. Wa jumlatul mubtada' wal khabar fi mahalli nasbin hal minta al mukhatabah al waqi'ah fa'ilan li amina. Tak tulis tulis. Dia punya apa? Adas. Ma li abadin alaiki imaratun. Apa tu? Aminti wa hadha tahmilina taliqu. Jadi yang ni mubtada', yang ni khabar, yang ni jumlah, jadi silah dha, jadi silah bagi isim mausul. Aid dia mana? Aid dia mahzuf, tahmilinahu, dhamir nasab tu. Baik. Jadi dia kata waw ni wawul hal. Jadi jumlah mubtada' khabar ni, jumlah semua ni pada i'rab satu-satu ni, semua ni jumlah mubtada' khabar ni dia jadi hal bagi siapa? Bagi dhamir sini. Dhamir yang jadi fa'il bagi amina. Amina ya'manu. Jadi jumlah ni jadi hal bagi aminti. Okey. Itu i'rab kufiyin. Tengok i'rab basriyin pula. Wa qala al-basriyun wa hadza, hak lain tu tak ada masalah. Sama aja. Dia terus kepada i'rab wa hadza. Wa hadza al-wawul hal aidan. Di sisi Basrah waw tu waw hal juga. Wa harfu tanbih. Wa dza ismu isyaratin. Dza isim isyarat. Mubtada'un mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Tadi i'rab apa? Tadi i'rab isim mausul. Tadi i'rab isim mausul. Yang ni dia i'rab isim isyarah. Sama dua-dua jadi mubtada'. Tahmilina fa'ilun wa fa'ilun. Tahmilina fa'ilun wa fa'ilun. Dia tak sebutlah, tadi dia sebut fa'ilun mudhari'un marfu'un bisubutin nun wa ya'ul muannasatil mukhatabah fa'iluhu. Ini ringkas. Wal jumlatu wal jumlah fa'il tu Allah. Jadi wa hadza tahmilina, jumlah fa'il wal fa'il ni, tahmili ni fi mahalli nasbin jadi hal. Hal bagi siapa? Hal bagi dha ataupun hal bagi talik. Okey. Wal jumlatu, jumlah fa'il dan fa'il tu, ini wal jumlatul mukawwanatu minal fi'li wal fa'il tu fi mahalli nasbin, pada tempat nasab, halun minasmil isyaratil waqi'i mubtada'an ala ra'yi Sibawih alladhi yujizu maji' al-hal minal mubtada'. Jumlah fa'il tu pada tempat nasab jadi hal daripada isim isyarah yang jatuh sebagai mubtada'. Yang jatuh atas ni sebagai mubtada' di atas ra'yi Sibawih yang membolehkan datangnya hal daripada mubtada'. Jumhur tak boleh. Ataupun au halun minad dhamir al-mustakin fil khabaril a'idi 'ala al-mubtada' ala ra'yil jumhur.
ataupun dia jadi hal bagi dhamir mustakin. Dia jadi sini talik, ataupun dia jadi hal bagi dhamir yang mustakin dalam talik. Dhamir mustakin ni dhamir mustatir lah. Disebut juga dhamir mustakin. Dalamnya ada dhamir huwa. Dia jadi hal bagi dhamir ni, dhamir dalam khabar tu. Ni di atas ra'yi jumhur. Yang mana dhamir tu kembali kepada mubtada. Au halun minad dhamir al-mustakin fil khabar al-aidi. Yang kembali dhamir mustakin tu alal mubtada, kembali atas mubtada, ala ra'yil jumhur. Wala mani'a min taqaddumil hal ala sahibiha wala ala amiliha li'annahu mushtaq. Lepas tu kalau orang tanya pula ni, seolah-olah nak jawab dah ni. Ada orang macam orang tanya, contoh seolah-olah ada orang tanyalah, macam mana boleh sepatutnya hal datang selepas, maknanya sahibul hal datang dulu, hal kemudian. Ini apa ni, hal datang sebelum sahibul hal. Dia kata wala mani'a, tidak ada tegahan daripada terdahulu hal ala sahibil hal, dan juga wala ala amiliha, dan juga di atas amil dia. Sebab apa? Li'annahu mushtaq. Dia ada syarat macam yang kita sebut tadi tu. Antara syarat nak datang asal sahibul hal datang dulu, hal ke kemudian. Tapi boleh datang hal dulu dengan adanya musawwih. Antara musawwihnya apa? Apa dia? Lamayyata muhishan talalu. Muhishan jadi apa? Jadi hal bagi talal. Asal dia apa? Limayyata talalun muhish. Kemudian asalnya dia sifat bagi talal, tapi kita datangkan sifat, kita letak di depan daripada mausuf. Waktu tu dia akan masuk jadi hal. Coba Ja'a ingat. Okey. Tak apa, kita baca dulu. Wa qauluhu taliqun khabarul mubtada. Katanya taliq tu khabarul mubtada. Iaitu khabar mubtada, mubtada mana isim isyarah tu hadza. Marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu adh-dhahirah wa jumlatul mubtada'i wal khabari fi mahalli nasbin halun kama qala kama fi qaulil kufiyyin. Dan jumlah mubtada dan khabar tu kedua-duanya tu semua tu jumlah tu pada mahal nasab jadi hal. Seperti mana qaul kufiyin samalah. Jadi hal, cuma bezanya apa? Bezanya satu al-kufiyun dia kata za isim mausul. Tahmilinahu jumlah tu silatul mausul. Kemudian kata basriyun za adalah isim isyarat. Tahmilin hal. Hal. Bila jumlah hal maka fi mahalli nasbin.
Asy-syahidu fihi qawluhu wa hadza tahmilina taliqun haitsu za'ama al-kufiyun anna dha ismu mausulin silatuhu qawluhu tahmilina li'annahu la yalzamu indahum li'tibari dha mausulan an yasbiqahu ismu istifhamin kama yalzamu indal basriyin. Di sisi kufiyun tak lazim nak jadikan dha tu isim mausul didahului oleh ma ataupun man istifham. Tak lazim pun di sisi kufiyun. Di sisi Basrah tak lazim. Mesti nak jadikan ma dengan dha dengan jadikan dha tu isim mausul, mesti didahului ma istifhamiyah ataupun man istifhamiyah. Lepas tu juga wala yamna'u min atibarihi mausulan indahum taqaddumu harfi tanbih alaih, dan tidak menegah juga daripada mengirakannya sebagai isim mausul di sisi mereka oleh terdahulunya huruf tanbih atasnya. Itu tak menegah. Karenanya kalau di sisi Basrah, apabila terdahulu harfu tanbih ada hak, maka situ isim syarat, tak boleh jadikan isim mausul. Tapi di sisi Basrah, di sisi Kufah tak, yang tu tak menegah pun. Ada hak tu pun boleh jadikan dia isim mausul. Wa amal basriyun faqalu idza taqaddama harfu tanbih lazima an yakuna dha isma isyaratin. Wa idza lam yataqaddam harfu tanbih fa in taqaddama alaihi ma aw man al-istifhamiyatani wa wujidatis silatu, dan ada silah. Dia ada syarat-syarat dah lah. Maknanya dha sebelum dia ada isim ma istifhamiyah ataupun ma istifhamiyah. Boleh dah nak jadikan dia isim mausul? Boleh kalau ada silah. Kalau ada silah. Wa wujidatis silatu kana isman mausulan. Dan didapati silah, jadi dha itu adalah isim mausul. Wa illa, dan jika tidak ada silah, fa huwa ismu isyaratin, maka dha adalah isim isyarat. Wa ha huna taqaddama harfu tanbih fa huwa ismu isyaratin, dan di sini dha tu didahului harfu tanbih, maka ia adalah isim isyarat. Wala yakunu isman mausulan, dan tidaklah ia tu isim mausul. Wa amal jumlatul fi'liyah fahiya indahum haliyah alamat tadha laka minal i'rab. Mafhum? Baik. Soal? Baik. Sebab tu dia kata wa hadza la dalila fihi li jawazi an yakuna dha lil isyarah wa huwa mubtada'un wa taliqun khabaruhu wa tahmilina jumlatun haliyah wa takdir kalam wa hadza, dialah diri dia sendiri tu, taliqun fi halati kaunihi, pada hal keadaan dia ni mahmulan laki, yang ditanggung oleh faras tersebut. Wa dukhulu harfi tanbih 'alaiha yadullu ala annaha lil isyarah la mausulah. Fahadha khulasatul qaul fi ta'dadil mausulat khasiha wa mushtarakiha. Dan ini tu yang tersebut semua ni lah merupakan khulasah kesimpulan qaul perkataan pada membilangkan isim-isim mausul yang khas dan juga yang mushtarak. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup kot. Fa ammas silatu fahiya ala darbaini, jumlatin wa shibhi jumlatin, wal jumlatu ala darbain ismiyatin wa fi'liyatin. Nak sebut boleh, tapi takut pening, banyak dah. Dan asal banyak benda baru. Jadi yang ni tinggal dulu. Kita sambung. Allahu a'lam. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat.